Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu akan terangkan teknik menjawab sejarah pentaksiran tingkatan 3 termasuklah tingkatan 2 dan tingkatan 1. Berikut adalah format instrumen bagi mata pelajaran sejarah mengikut format sebenar KSSM melalui 8 perkara, iaitu berdasarkan jenis instrumen, jenis item, bilangan soalan, jumlah markah, wajaran, tempoh ujian, konstruk dan kaedah penskoran. Baik, jenis instrumen yang digunakan untuk mentaksir atau menguji murid-murid terbahagi kepada dua jenis, iaitu ujian bertulis dan kerja kursus. Baik, kali ini cikgu akan terangkan dan fokuskan kepada instrumen yang pertama, iaitu ujian bertulis. Ujian bertulis terdiri daripada 3 item yang digunakan untuk menguji murid-murid. Mari kita lihat bersama-sama. Baik, ujian bertulis terdiri daripada 3 item yang digunakan untuk menguji murid-murid. Yang pertama, aneka pilihan yang mengandungi 20 soalan, wajib dijawab semua dengan nilai markah 20%. Konstruk bagi bahagian ini berdasarkan aras rendah dan sederhana, mengingat dan memahami 60%, dan aras tinggi mengaplikasi, menganalisis, menilai dan menjana idea 40%. Manakala bahagian B pula mengandungi 4 soalan struktur dan wajib dijawab semua dengan nilai markah 40%. Konstruk bagi bahagian ini berdasarkan aras rendah dan sederhana, mengingat dan memahami 40%, dan aras tinggi mengaplikasi, menganalisis, menilai, menjana idea 60%. Dan bahagian C pula mengandungi 4 soalan esei, tetapi murid-murid perlu menjawab 2 soalan sahaja dengan nilai markah 40%. Konstruk bagi bahagian C sama seperti bahagian B, iaitu aras rendah dan sederhana, mengingat dan memahami 40%, dan aras tinggi mengaplikasi, menganalisis, menilai dan menjana idea 60%. Jika dicampur, markah daripada ketiga-tiga bahagian ini akan menjadikan 100% dengan wajaran 80%. Ini kerana 20% lagi akan diambil daripada kerja kursus. Baik, tempoh ujian yang diperuntukkan untuk menjawab ketiga-tiga bahagian ini adalah 2 jam. Seterusnya kita akan lihat kaedah penskoran yang digunakan dalam pentaksiran tingkatan 3 adalah dikotomus dan analitik. Pemarkahan secara dikotomus bermaksud berdasarkan pemberian markah mengikut apa jawapan murid. Dan pemarkahan secara analitik berdasarkan rubrik penskoran. Maksudnya di sini merujuk kepada skema yang telah ditetapkan. Seterusnya kita akan lihat cakupan soalan kertas sejarah pentaksiran tingkatan 3. Baik, bahagian A soalan objektif terdiri daripada 20 soalan yang diambil daripada tingkatan 1, soalan 1 hingga 6, tingkatan 2,
soalan 7 dan 12, dan tingkatan 3, soalan 13 hingga 20. Bahagian B pula, soalan struktur terdiri daripada 4 soalan, 1 soalan daripada tingkatan 1, 1 daripada tingkatan 2, dan 2 soalan daripada tingkatan 3. Manakala bahagian C, soalan esei, terdiri daripada 4 soalan, tetapi murid perlu memilih 2 soalan sahaja untuk dijawab. Soalan terdiri daripada soalan tingkatan 1, 1 soalan, tingkatan 2, 1 soalan, dan tingkatan 3, 2 soalan. Berikut adalah 10 tips cemerlang pentaksiran tingkatan 3 sejarah. Yang pertama, baca dan fahami kehendak soalan. Murid digalakkan menjawab dan memfokuskan kepada apa saja yang ditanya. Yang kedua, pilih 3 soalan esei dan jawab semua 4 soalan struktur. Bahagian B mengandungi 4 soalan struktur. Murid digalakkan menjawab semua soalan. Dan ada 4 soalan esei, perlu dijawab 2 soalan, tetapi murid digalakkan menjawab 3 soalan daripada 4. Ini kerana pemeriksa akan memilih jawapan murid yang terbaik. Yang ketiga, tulis nombor soalan. Tujuannya agar tidak mengelirukan pemeriksa semasa sedang memeriksa jawapan murid. Yang keempat, jawab soalan yang senang dulu. Tujuannya agar murid tidak membazirkan masa untuk menunggu jawapan yang lebih sukar. Yang kelima, jawab dalam bentuk esei atau ayat lengkap. Murid perlu menjawab soalan dalam bentuk ayat lengkap atau esei bagi mengukuhkan jawapan. Yang keenam, biasakan beri fakta, huraian dan contoh. Murid perlu menjawab soalan dalam bentuk ayat yang lengkap atau esei secara tidak langsung. Ayat tersebut akan lebih kukuh dan pemeriksa akan memberikan markah mengikut skema pemarkahan. Yang keenam, jawab berdasarkan peruntukan markah. Peruntukan markah telah diberikan. Oleh itu, murid perlu merujuk markah bagi setiap soalan. Jangan membazirkan masa menjawab. Misalnya, soalan yang memerlukan jawapan pendek dijawab dengan panjang. Tips yang ke-8, jawab biar lebih, jangan kurang. Ini bermaksud soalan esei mengandungi 4 soalan dan perlu dijawab 2 soalan sahaja, tetapi murid adalah digalakkan menjawab 3 daripada 4. Ini kerana pemarkahan akan diberikan kepada jawapan yang terbaik. Tips yang ke-9, guna penanda wacana atau perenggan. Ini kerana bimbang jika ada 2 jawapan murid, tetapi kerana tidak ada penanda wacana, maka pemeriksa akan mengira sebagai 1 jawapan sahaja. Dan yang terakhir, tips ke-10, jangan risau tiada tolak markah. Jadi untuk makluman murid, subjek sejarah tidak ada penolakan markah. Baik, seterusnya kita akan lihat istilah-istilah yang terdapat dalam subjek sejarah yang perlu murid kuasai.
agar tidak ada kekeliruan maksud. Yang pertama, definisi. Sama makna dengan maksud, makna atau pengertian. Konsep sama makna dengan latar belakang. Faktor sama makna dengan mengapakah, sebab-sebab atau punca. Cabaran sama makna dengan halangan, kekangan, rintangan atau masalah. Langkah sama makna dengan bagaimanakah, usaha, tindakan, cara, kaedah, strategi, cadangan, dan peranan. Kejayaan sama makna dengan pencapaian, kemajuan, sumbangan, pembangunan, pemodenan. Kesan sama makna dengan implikasi, impak, akibat, respon, dan reaksi. Nasionalisme sama makna dengan semangat patriotik, kebangsaan, cinta akan negara, patriotisme. Kepentingan sama makna dengan kebaikan, kelebihan, manfaat, faedah, dan keistimewaan. Perbandingan sama makna dengan persamaan, perbezaan, hubung kait, dan keunikan. Politik sama makna dengan pemerintahan, pentadbiran, dan kerajaan. Ekonomi sama makna dengan pekerjaan atau sumber pendapatan. Sosial sama makna dengan cara hidup, kemudahan, pendidikan, dan kesehatan. Sosioekonomi sama makna dengan gabungan sosial dan ekonomi berkaitan taraf hidup. Perkembangan sama makna dengan gerakan, bentuk, corak, atau perjuangan. Dan yang terakhir, kedaulatan sama makna dengan kemerdekaan dan keamanan. Oleh itu, murid perlu menguasai istilah-istilah ini bagi tujuan memudahkan murid menjawab soalan. Kata tugas penting untuk dipahami oleh murid agar murid dapat mengenal pasti kehendak soalan yang dikemukakan. Ini kerana berdasarkan kata tugas, murid-murid dapat mengetahui cara menjawab sama ada soalan tersebut memerlukan jawapan yang berhuraian ataupun sekadar fakta. Misalnya, kata tugas yang berikut. Berikan, jelaskan, apakah, terangkan, huraikan, sejauh manakah. Cara menjawabnya memerlukan huraian. Dengan kata kunci ialah dan iaitu. Contoh soalan. Apakah maksud alam Melayu? Alam Melayu bermaksud ialah kawasan yang merangkumi gugusan kepulauan Asia Tenggara. Selain itu, ia bermaksud merangkumi kawasan tanah besar Asia Tenggara. Kata tugas mengapa pula memerlukan sebab. Dengan kata kunci kerana. Contoh soalan. Mengapakah kerajaan alam Melayu mengadakan hubungan diplomatik dengan China? Kerajaan alam Melayu mengadakan hubungan diplomatik dengan China kerana bagi mendapatkan bantuan ketenteraan untuk menentang David, contohnya dengan kerajaan Hunan. Seterusnya kata tugas yang ketiga, adakah, wajarkah? Cara menjawab bagi soalan ini memerlukan pelajar menilai sama ada bersetuju atau tidak bersetuju. Kata kunci jawapan bagi kata tugas ini memerlukan penegasan sama ada iya atau tidak, wajar atau tidak wajar.
Kata tugas yang keempat, bagaimanakah? Cara menjawab memerlukan ada tindakan. Dengan kata kunci, cara atau melalui. Contoh soalan kata tugas bagaimanakah? Misalnya, bagaimanakah kerajaan Angkor berkembang maju? Kerajaan Angkor berkembang maju ketika pemerintahan Surya Varman II dengan cara meluaskan empayar Angkor ke sekitar lembah sungai Mekong hingga selatan Myanmar. Seterusnya, kata tugas nyatakan dan senaraikan. Cara menjawabnya tidak memerlukan huraian. Dengan kata tugas ini hanya memerlukan murid memberikan fakta. Dengan kata kunci ialah dan ia itu. Baik, kita teruskan panduan menjawab soalan pentaksiran tingkatan 3 sejarah bahagian E. Terdapat 3 bentuk pilihan jawapan sejarah bahagian E. Yang pertama seimbang, 5A, 5B, 5C, 5D. Tidak kurang daripada 4 bagi setiap pilihan jawapan, tidak lebih daripada 6 atau 7 bagi setiap pilihan jawapan. Jawapan yang sama tidak melebihi 3 kali. Jadi untuk makluman murid-murid, soalan di bahagian E, yaitu soalan objektif, adalah seimbang. Ini bermaksud soalan dalam bahagian ini mengandungi jawapan yang terdiri daripada 5A, 5B, 5C, dan 5D. Baik, seterusnya teknik menjawab formula 4C1L. Yang pertama, cari kata kunci soalan dan gariskan kehendak soalan. Ya, jadi sebelum menjawab soalan, murid-murid perlu mencari kata kunci bagi setiap soalan. Yang kedua, cari kaitan pilihan jawapan dengan kata kunci soalan. Jadi yang ini sangat penting ya bagi memastikan jawapan murid tidak lari daripada kehendak soalan. Yang ketiga, catatkan isi atau nota berkaitan dengan pen merah dan pen berwarna-warni. Yang keempat, cari jawapan dengan merujuk buku teks dan catatkan muka surat. Dan yang kelima, latih tubi mengikut bab dan tajuk. Ya, jadi ini teknik menjawab formula 4C1L yang boleh digunakan oleh murid-murid. Ya, contohnya kita lihat di sini contohnya. Kata kunci soalan, apakah kepentingan Barai kepada kerajaan Angkor? A. Memajukan bandar utama. B. Meningkatkan hasil pertanian. C. Menguasai jalan perdagangan. D. Memperkukuhkan sistem pertahanan. Jadi jawapannya B. Kenapa? Sebab Barai ini merupakan kolam besar yang boleh menampung sumber air kepada aktiviti pertanian. Ini bermakna pilihan jawapan ada kaitan dengan soalan. Seterusnya, dalam topik bab 2 tingkatan 2, Sistem Ekonomi muka surat 28. Baik, ini contoh 2, latihan. Bagaimanakah pengetahuan sejarah mampu mengukuhkan perpaduan? A. Meneruskan kesinambungan hubungan harmoni. B. Mempelajari kesilapan masa lalu. C. Memahami budaya dahulu dan kini.
D. Memahami peristiwa secara empati. Murid perlu menjawab soalan dengan mengaitkan kata kunci soalan. Seterusnya, cara menjawab soalan struktur terhad bahagian B. Soalan mengandungi dua pecahan iaitu E bentuk soalan Roman, E 2 Roman, E 3 Roman, dan B dengan peruntukan markah 2224. Terdapat soalan mengandungi 3 pecahan A, B, C dengan peruntukan markah 244. Jumlah markah 40% dan wajib dapat 36 untuk E. Baik, C. Soalan E. Aras mengetahui, memahami. Contohnya, apakah maksud sejarah? Jawapan, fakta atau ayat ringkas. Soalan B. Aras memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Contohnya, jelaskan tentang peralatan manusia zaman Neolitik. Jawapan dalam bentuk ayat, memerlukan huraian. Rujuk kata tugas. I. Soalan C. Aras menilai, menjana idea. Terdapat juga aras menganalisis. Contohnya, jelaskan kepentingan mempelajari sejarah. Untuk menjawab soalan ini, calon perlu menggunakan pengetahuan sejarah dan pengetahuan am. Baik, soalan tiada nombor Roman biasanya pecahan B dan C. Hendaklah dijawab dalam bentuk karangan. J. Pastikan tidak meninggalkan kosong soalan tanpa dijawab. Sebahagian besar calon yang gagal adalah kerana mereka tidak menjawab, bukan kerana mereka menjawab dengan jawapan yang salah. Seperti yang cikgu beritahu, tidak ada penolakan markah. Oleh itu, murid digalakkan menjawab soalan dan jangan membiarkan kosong. Soalan struktur. Contoh arahan mengikut kata tugas seperti namakan, nyatakan, senaraikan, dan apakah. Calon tidak perlu menghuraikan jawapan, tetapi hanya perlu memberi fakta sahaja. Soalan struktur, contohnya senaraikan 2 zaman air batu. Jadi kamu perlu nyatakan sahaja apakah 2 zaman tersebut. Jawapannya Holocene dan Miocene. Seterusnya, nyatakan 4 ciri tamadun awal dunia, 4 markah. Contoh jawapan seperti berikut. Ciri tamadun awal dunia ialah pertanian dan perdagangan. 1 markah. Kedua ialah agama dan kepercayaan. 2 markah. Ketiga ialah perkembangan dan teknologi. 3 markah. Dan keempat ialah organisasi sosial. 4 markah. Nyatakan 2 kegiatan ekonomi utama Kerajaan Angkor. Untuk menjawab bahagian ini, calon mesti mengikut kehendak soalan. Berikut adalah jawapan tidak diterima. 1. Petani atau pertanian. 2. Penternak. Ini kerana soalan berfokus kepada kegiatan dan jawapan perlu bersifat kata kerja dan bukan kata nama. Contoh jawapan yang diterima. 1. Bertani atau bercocok tanam atau menanam padi atau menjalankan kegiatan pertanian, dan kedua menternak binatang. Kata tugas yang memerlukan huraian dan fakta. Sekiranya kata tugasnya mengapakah, bagaimanakah, adakah anda bersetuju, apakah rasional, kemukakan hujah. Jelaskan, cadangkan, berikan penjelasan atau komen atau alasan anda. Contoh soalan, jelaskan maksud jahiliyah. Contoh jawapan, jahiliyah bermaksud
atau berasal dari perkataan Arab iaitu jahalah yang bermaksud jahil di mana mereka tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Murid dinasihatkan agar memberi isi tambahan dalam soalan bahagian ini. Baik, kesilapan yang harus dielakkan menjawab soalan struktur. Yang pertama, ejaan. Kedua, jawapan tidak mengikut kehendak soalan. Contoh, nyatakan dua pihak yang menyertai rombongan kemerdekaan ke London pada tahun 1956, 2 markah. Berikut adalah jawapan tidak tepat. Ini kerana calon memberikan nama tokoh dan bukan pihak yang menyertai rombongan kemerdekaan. Jawapan yang betul atau yang tepat: pertama, pemimpin Parti Perikatan, dan kedua, wakil-wakil sultan atau raja-raja Melayu. Kesilapan idea atau fakta yang bercanggah. Contoh, apakah adat yang diamalkan di Negeri Sembilan? Jawapan A tidak diterima ini kerana calon memberikan dua jawapan yang tidak pasti. Jawapan B diterima kerana calon memberikan satu jawapan mengikut jumlah markah. Seterusnya, teknik menjawab soalan struktur kebat. Dalam bahagian ini, jawapan calon memerlukan fakta, huraian, huraian lanjutan dan contoh, atau jawapan memerlukan fakta, huraian, contoh dan inference. Inference adalah rumusan fakta. Memulakan ayat dengan rumusannya, tuntasnya, kesimpulannya, dan kesannya. Berikut adalah soalan kata tugas wajarkah. Contohnya, wajarkah sistem pendidikan di Sparta dilaksanakan dalam dunia moden? Berikan alasan anda. Contoh jawapan: sistem pendidikan di Sparta wajar dilaksanakan kerana disiplin di kalangan pelajar semakin merosot. Contohnya, kes membuli dan merokok di kalangan pelajar. Seterusnya, jelaskan kepentingan mempelajari sejarah. Contoh jawapan: kepentingan mempelajari sejarah ialah mengambil iktibar daripada peristiwa bersejarah tersebut, di mana kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada peristiwa lalu. Contohnya, kita tidak mengulangi kesilapan masa lalu. Kesannya, kita juga dapat memupuk semangat patriotisme dan menyemai sikap cintakan negara. Untuk soalan ini, beberapa penekanan perlu diberi perhatian. Yang pertama, pendirian mestilah dinyatakan. Yang kedua, pendirian iya dan tidak diterima. Ketiga, nyatakan pendirian dengan ayat lengkap. Dan yang keempat, beri kedua-dua pandangan. Pilih mana-mana pandangan yang lebih tinggi markahnya. Berikut adalah contoh soalan perbandingan. Bezakan sistem pemerintahan beraja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan sistem pemerintahan beraja yang diamalkan di Malaysia pada masa ini. 4 markah. Contoh jawapan. Antara perbezaannya ialah dalam Kesultanan Melayu Melaka, raja berkuasa mutlak. Manakala dalam sistem pemerintahan beraja di Malaysia ialah raja berperlembagaan. Selain itu, dalam Kesultanan Melayu Melaka, raja tidak terikat dengan perlembagaan. Manakala dalam sistem pemerintahan beraja di Malaysia, kuasa raja ditentukan perlembagaan. Baik, kesilapan yang boleh berlaku dalam soalan perbandingan, calon perlu elakkan perkataan tidak, bukan dan sebaliknya.
Contoh tajuk-tajuk perbandingan. Kerajaan agraria dengan kerajaan maritim, adat Temenggung dengan adat Pepatih, sukan Olimpik asal dengan sukan Olimpik moden, demokrasi di Athens dengan demokrasi di Malaysia, ahli Dewan Negara dengan ahli Dewan Rakyat. Seterusnya kita lihat bahagian C, yaitu soalan esei. Soalan esei sama seperti soalan di bahagian B, yaitu soalan struktur, yaitu jawapan bergantung kepada kata tugas. Jika kata tugas ialah terangkan, jawapan mesti mengandungi fakta. Dan setiap fakta perlu ada huraian. Contoh soalan kata tugas terangkan. Terangkan faktor-faktor yang membawa kepada kedatangan kuasa barat ke negara kita pada abad ke-16. Jawapan, faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita ialah sebagai pusat pengumpulan barang. Fakta, di mana negara kita terletak di tengah laluan perdagangan iaitu antara China dan India. Huraian. Jika kata tugas ialah huraikan, jawapan mesti mengandungi fakta dan setiap fakta perlu ada huraian dan contoh. Berikut adalah contoh soalan kata tugas huraikan. Huraikan strategi yang digunakan oleh kuasa barat untuk menguasai negara kita. Strategi yang digunakan oleh barat untuk menguasai negara kita ialah melalui desakan dan ugutan. Seperti Sultan Pahang dan Selangor diugut menerima residen British untuk menasihati dalam pentadbiran. Contohnya, James Brooke mendesak Sultan Brunei mengiktirafnya sebagai Raja Sarawak. Diingatkan, kandungan jawapan dalam soalan esei hendaklah seimbang. Berikut adalah kesilapan yang harus dielakkan ketika menjawab soalan esei. Contoh soalan, terangkan dua jenis perkahwinan yang membolehkan Islam tersebar di Asia Tenggara. Soalan ini memerlukan huraian. Kesilapan jawapan, Islam tersebar di Asia Tenggara melalui perkahwinan biasa dan perkahwinan sahsia. Calon hanya memberikan jawapan fakta. Kesilapan kedua, jawapan yang diberikan adalah jawapan yang tidak munasabah. Kesilapan ketiga, jawapan calon terpesong atau salah tafsir soalan. Contohnya, terangkan sumbangan tamadun Wang He terhadap peradaban dunia. Calon memberikan jawapan berkaitan sumbangan tamadun China dan bukan jawapan yang berkaitan dengan tamadun Wang He. Kesilapan yang seterusnya, calon menggunakan singkatan yang tidak dibenarkan. Singkatan yang boleh digunakan apabila kesetukan masa adalah dan, yang, dan lain-lain dan sebagai, daripada dan kepada. Seterusnya teknik menjawab soalan esei kebat. Soalan esei kebat dibahagikan kepada dua kategori, yaitu soalan kebat sejarah tertutup. Soalan ini memerlukan calon memberikan jawapan berdasarkan pendapat calon, tetapi juga perlu dikaitkan atau berdasarkan fakta sejarah. Contoh soalan kebat tertutup, pernyataan berikut berkaitan dengan pendapat seorang penulis barat terhadap Nabi Muhammad SAW. Mengapakah tokoh tersebut berpendapat sedemikian? Berikan hujah berdasarkan pengetahuan sejarah dan pengetahuan Anda. 8 markah. Jawapannya adalah seperti berikut. Tokoh tersebut berpendapat Nabi Muhammad SAW tokoh berpengaruh kerana baginda menekankan konsep keadilan sosial.
yaitu menekankan persamaan dan persaudaraan. Contohnya, tiada perbezaan taraf dalam masyarakat dan diskriminasi wanita. Dengan ini, keadilan yang dibawa oleh Nabi Muhammad membawa kepada kesejahteraan manusia. Selain itu, model pemerintahan berasaskan Islam yang diperkenalkan Nabi Muhammad mempengaruhi negara moden. Contohnya, Piagam Madinah yang dibentuk Nabi boleh dilaksanakan dalam negara berbilang agama dan bangsa. Ini kerana syariat Islam yang adil sesuai diikuti oleh kesemua masyarakat. Dengan ini, kehidupan manusia yang bersistematik dapat dibentuk. Soalan kebat bebas atau terbuka. Soalan ini pula memberi peluang calon mengemukakan pandangan dan pendapat mereka tanpa perlu sokongan dan sandaran fakta sejarah, tetapi mempunyai unsur-unsur patriotik, rasional dan positif. Contoh soalan, pada pendapat anda, apakah usaha yang perlu dilaksanakan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah kuasa maritim yang maju? Jawapan, antara usaha yang boleh dilakukan bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah kuasa maritim yang maju ialah kita perlu menaik taraf pelabuhan supaya dapat menarik minat pedagang luar datang berdagang ke negara kita. Contohnya, kita perlu menggunakan kren pengangkutan berteknologi tinggi. Oleh itu, kerajaan mesti berani melaburkan sejumlah wang yang besar bagi tujuan naik taraf ini. Baik, cara menjawab soalan kebat esei. Gunakan formula 2U4C. Ulang-ulang baca soalan. Sekiranya anda Menteri Pendidikan, apakah langkah-langkah yang anda akan ambil untuk memajukan sistem pendidikan di negara ini? Baik, yang pertama, cari perkataan terpenting. Sekiranya anda Menteri Pendidikan, apakah langkah-langkah yang anda akan ambil untuk memajukan sistem pendidikan di negara ini? Yang kedua, cuba bayangkan atau gambarkan sekiranya anda Menteri Pendidikan, apakah langkah-langkah yang anda akan ambil untuk memajukan sistem pendidikan di negara ini? Jawapan ini bergantung kepada fakta yang berkait rapat dengan guru, sekolah, universiti dan pensyarah. Melalui formula 2U4C juga, calon perlu cari kata kerja dan nilai. Misalnya, menambah bilangan guru terlatih, menubuhkan lebih banyak sekolah, menggalakkan pembukaan cawangan universiti terkenal dan membawa masuk pensyarah berwibawa. Contoh jawapan. Langkah yang saya akan ambil untuk memajukan sistem pendidikan di negara ini ialah menambah bilangan guru terlatih supaya dapat berkhidmat di sekolah yang kekurangan guru. Contohnya, menerima lebih ramai calon untuk latihan sebagai guru. Dengan ini, masalah sekolah yang kekurangan guru dapat diatasi dengan segera. Langkah yang kedua ialah menubuhkan lebih banyak sekolah untuk pelajar di kawasan luar bandar. Contoh, daerah terpencil di Sabah dan Sarawak. Kesannya, semua pelajar di kawasan luar bandar mempunyai peluang mendapat pendidikan dan tidak ada yang tercicir. Langkah yang ketiga ialah menggalakkan pembukaan cawangan universiti terkenal supaya membolehkan pelajar menghabiskan sebahagian programnya di universiti tempatan dan selebihnya di universiti induk luar negara. Contohnya, Universiti Kertin dan Universiti Yamin. Kesannya, pelajar tidak perlu membelanjakan banyak uang untuk belajar di luar negeri. Langkah yang keempat ialah membawa masuk pensyarah berwibawa.
untuk berkongsi idea, pengetahuan dan kemahiran. Contohnya, antara universiti dalam kalangan negara-negara ASEAN. Kesannya, pelajar di universiti tempatan mendapat pengetahuan yang luas dalam bidang yang dipelajari melalui perkongsian ilmu daripada pensyarah luar negara yang berwibawa. Baik, singkatan yang boleh digunakan merujuk kepada singkatan angka. Misalnya 21, 70 juta, kurun ke-19, tahun 1960. Singkatan panggilan tokoh: Da Vinci, Machiavelli, Bismarck, dan McMichael. Agensi: LKTP atau Felda, UMNO, VNQDD, dan DEB. Selain itu, singkatan yang boleh digunakan PBB, OIC, AMCJA, ASEAN, dan HSTI. Sekian sahaja video cikgu pada kali ini. Semoga anda memperolehi A dalam mata pelajaran sejarah, terutama pentaksiran tingkatan 1, 2, dan 3. Dan jangan lupa subscribe channel cikgu jika anda suka. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.